Suara saya ada sangkut-sangkut ke? Ke clear? Ada. Clear. Clear. Sebab kawasan rumah saya hujan, takut line tak berapa okey. Okey. Seterusnya kita back balik. Awak boleh tengoklah dekat awak punya syllabus. Kita akan masuk topik yang terakhir iaitu friction. Yang ini kalau kata bahasa Melayunya geseran lah. Okay, dalam chapter ni kita just cover the law of friction dan juga wages. Yang friction force of screw dengan flat bed ni kita tak cover. Okay. Dalam friction pun kalau awak perhatikan dalam slide, kita ada 2 slide. Kita ada 2 slide. Hari ni saya cuba cover 1 slide dululah. Okay. Sekarang awak dah minggu ke berapa? Minggu 12 ke minggu 13? 13. Awak dah minggu 13 Good. 12. 12 minggu 12. Okey, awak ada sampai minggu 14, jangan lupa projek projek jangan lupa untuk submit nanti last minggu 14 saya akan bagi link untuk semua submission awak nak hantar macam mana. Okey, kita akan tengok topik chapter terakhir. Kita akan tahu apa itu geseran. Kalau dalam lab pun awak ada buat eksperimen untuk topik friction, betul tak? Lab awak. Betul. Dalam makmal awak ada buat. Jadi kita akan tengok macam mana geseran ni boleh berlaku dekat dalam suatu sistem. Okey, kalau kata awak tengok macam awak duduk dekat meja awak pun, meja ni dia dah ada berat. Dia ada berat. Jadi bila dia ada berat dia, support kena ada daya yang membalas. Dia akan ada yang macam awak belajar trust lah. Yang kalau kata daya yang dikenakan adalah tension, trust tu dia akan jadi compression untuk maintainkan bentuk tu. Sama juga konsep dalam friction. Dalam friction kalau kata beban meja ni dia dah ada berat dia kan. Jadi dalam sistem tu dia kena ada daya yang membalas supaya dia boleh tampung berat bagi satu sistem. Sebab tu awak tengok kalau sistem yang equilibrium, kalau daripada daya atas ada 10 Newton, daya daripada bawah pun akan balas 10 Newton. Cuma dekat dalam friction ni kita nak tahu daya yang membalas tu kedudukan dia kat mana. Kalau sebelum ni kita belajar daya yang membalas betul-betul kedudukan dia. Kalau kata contohlah ada satu daya bawah untuk satu sistem yang sama besar, dia akan balas pada bawah juga kan? Betul tak? Awak ada belajar? Dia dah lupa-lupa. Tak force contohlah. Awak ada macam ni. Kita ada satu daya yang dikenakan pada sistem. Ni W Maknanya daya yang menahan dekat bawah ni akan betul kat sini lah. Ni contoh N lah tapi macam mana kalau kata tiba-tiba sistem ni kita kenakan satu daya. Kita kenakan satu daya, contohlah meja ni saya tolak daripada kawasan ni. Saya kenakan satu force pada meja, saya tolak meja. Okey. Kalau kata meja ni betul-betul berat lah. Kalau kata meja susah. Macam almari. Almari, kalau saya kenakan daya, saya tolak pakai contohlah meja, almari dah ada satu beban dia sendiri ataupun berat dia sendiri. Kemudian dia akan ada satu daya yang membalas daripada bawah juga untuk membuatkan sistem ni tak fail. Kalau kata dia fail, almari ni boleh jatuh ataupun dia run up lah. Okay, contoh saya nak tolak almari. Saya nak tolak almari daripada arah P ni force ni. Okay, apa yang akan berlaku pada awak punya almari? Adakah dia akan bergerak atau tak bergerak? Okay, bergantung kepada force yang dikenakan. Kalau kata force awak tu tak cukup kuat, awak ada force
tapi awak tak cukup kuat untuk tolak almari tu dia takkan bergerak. Betul tak? Dia takkan bergerak. Maknanya dekat situ dia belum berlaku geseran lagi. Okay, once katalah awak kenakan daya lagi kuat, jadi dia akan mula bergerak. Bila mula bergerak, dekat sini akan berlaku friction. Dia akan mula berlaku friction lah dekat sini. Okey. Bila dia berlaku friction dekat sini, N awak dia takkan ada dekat tepat-tepat lagi membalas dekat W. Dia akan nak balancekan balik. Bila dia nak balancekan balik, N awak ni dia akan berganjak. Dia akan berganjak. Kalau kata sini O awak lah awak punya sistem kat sini. Kat mana N awak akan terjadi? N awak ada kebarangkalian dia akan berlaku dekat sini, ada kebarangkalian dia akan berlaku dekat sini. Ada dua kebarangkalian lah, mungkin kiri sikit, mungkin kanan sikit. Tapi dia takkan berlaku lebih daripada kawasan awak punya almari. Daya yang membalas ni ada kebarangkalian dekat N1, ada kebarangkalian dekat N2. Jadi dekat mana tu kita nak kena identify lah nanti dalam pengiraan. Okey, bila dah ada perubahan pada N, saya andaikan dekat situ N2 lah, senang Bila berlaku perubahan sedikit, apa yang awak nak kena cari nanti, jarak dia. Jarak ni X dia berapa. X ni ada dia punya value yang dibenarkan. Maknanya kalau kata lebih daripada kawasan, lebih daripada kawasan awak punya almari, dia akan boleh menyebabkan mungkin masa awak tumbang, sistem awak ni akan, kira almari awak akan jatuh ataupun dia tergelungsur. Itu kita tak nak dia berlaku lah. Kalau tu kita nak tahu berapa daya maksimum. Kita nak tahulah berapa daya maksimum yang boleh ditampung oleh almari ni. Maknanya kalau kata daya tu terlalu besar, almari awak ni mungkin boleh orang kata jatuh. X ni kita just nak identify supaya sistem ni dia boleh ditolak dengan selamat lah. Dia akan ditolak dengan selamat. Dia tak adalah terjatuh daripada kawasan dia. Okey. Kita cuba tengok contoh lah. Ni biasa contoh-contoh dry friction. Apa tu dry friction? Nanti awak boleh study secara teorinya dry friction ni apa. Ni contoh macam awak naik basikal, kita brake. Dekat sini akan berlaku geseran, kat mana force yang dikenakan. Tapi kita akan bagi contoh yang mudah untuk awak faham. Okey, sekejap ni contohnya lah. Macam tadi, kita ada almari. Almari ni dia ada berat dia. Kemudian contoh kita tolak almari ni. Kita tolak almari ni. Dan kita kena pastikan geseran ni dia biasa dia akan berlaku hanya pada kawasan yang permukaan kasar. Kalau permukaan licin, dia tak akan berlaku geseran. Kita boleh consider dia kosong lah kat situ geseran yang berlaku. Okay. Ini formula yang mungkin awak kena perhatikan sikit lah. X ni, nilai X, ini yang saya terangkan tadi lah. Nilai X ni, kalau boleh kita tak nak dia lebih daripada A bahagi 2. Maknanya kalau A bahagi 2 ni, dia terlebih, dia dekat luar daripada kawasan, dia boleh menyebabkan objek awak tu berlaku tipping. Mungkin dia boleh berlaku orang kata tergelungsur, terjungkit. Dia tak bergerak secara sepatutnya lah. Kita tak nak dia berlaku. Jadi kita nak tahu berapa force maksimum boleh dikenakan pada sistem tu. Okay, jadi kat sini kita jelas, kita nampak yang mana bergandingan. Kalau W dia dengan N. Force ni, yang P ni ada kebarangkalian kalau ada bersudut, dia berkait jugalah. Kalau kata sistem tu secara tegak, ni kalau kata ceritanya sistem secara tegak, P dengan F.
Okey, jadi formula yang boleh diterbitkan, dekat sini F sama dengan P. Dia consider pada paksi X lah. Paksi X. Ini pada paksi X, apa yang berlaku? F sama dengan P. Dalam satu sistem yang dalam keseimbangan, kat mana saya boleh conteng lagi Okey, kat sini lah saya conteng. Ni kalau kata daya awak tegak lah, bukan yang sengit. Ini dan ini. Dalam keadaan keseimbangan, sistem awak equilibrium dalam equilibrium, apa yang kita kena tahu? Jumlah force sama dengan kosong. Jumlah moment pun sama dengan kosong. Ini biasalah kat mana-mana pengiraan awak, kalau kata statik, ini yang awak kena ulang-ulang buat. Jumlah force sama dengan kosong, jumlah moment pun sama dengan kosong. Jadi kita nak buat pembuktian. Kalau kata jumlah force dekat X sama dengan kosong. Jadi jumlah force dekat X, awak ada P tolak F sama dengan kosong. Jadi P awak sama dengan F. Ni kalau kata sistem macam ni lah. Okay, yang kedua, kita ada kat Y pula. Jumlah Y, Fy sama dengan kosong. Jadi kat Fy kita ada W dengan N. N tolak W sama dengan kosong. N sama dengan W. Jadi kat sini dah jelas lah. Okay. Cuma dekat awak punya ni, kita ada X. Okay, satu lagi formula yang diterbitkan. Awak dah keluarkan dua formula. Formula yang kedua kita boleh dapat, kalau awak baca-baca dekat dalam awak punya slide nanti, awak jumpa W X sama dengan PH. H ni tinggi dia lah. Dekat sini dia consider, okey, awak tengok dekat sini kosong, O dia dekat sini. Titik sentrod, dia punya partikel O kalau kata dekat sini. Jadi awak kira moment, jumlah moment O sama dengan kosong. Okay, N dengan F ni tak adalah sebab jarak dia kosong daripada partikel kosong kan, partikel O. Jadi kita tengok kat situ, kita ada W. W dia akan membuatkan rotation anti-clockwise positif. W jarak dia adalah X. Jarak dia adalah X. Kemudian P tolak jadi clockwise. Tolak P, jarak dia H. Sama dengan kosong. Sebab itulah jadi WX sama dengan PH. X awak sama dengan PH bahagi W. Ni kalau kata sistem macam ni awak jumpa, awak boleh apply formula-formula ni. Terbitan-terbitan dia adalah daripada satu sistem yang seimbang. Nanti kalau awak jumpa formula, nanti awak nak tahu kenapa dia boleh jadi macam ni. Dia sebabnya yang pertama ni jumlah force dekat X sama dengan kosong. Jadi kita keluarkanlah formula yang boleh. Jadi dekat
force Y pula keluarkan juga apa yang daya-daya bertindak dekat arah Y. Nanti terbit awak akan dapat persamaan N sama dengan W. W ni adalah berat awak punya objek. N ni daya yang membalas pada awak punya berat objek. Okay. P ni daya yang dikenakan pada awak punya sistem. F pula adalah friction. Okay. Untuk friction pula dia ada formula dia. Okay, friction dia ada formula. Mana saya boleh tulis? Okay, kalau kata kat sini awak tengok kalau sistem ni nanti kalau kata dapat jumlah P adalah daya yang awak kenakan pada awak punya sistem. F daya yang membalas. Okay, kalau kata F ni dia punya nilai tak boleh nak balancekan P, apa yang boleh berlaku pada blok awak? Blok awak ni mungkin boleh slip, slip before awak punya sistem ni bergerak. Okay, itu masalah yang pertama. Secara teorinya saya tak nak explain lebih lah sebab awak lebih kepada apply formula sahaja. Okay. Seterusnya, apa formula yang kita kena tahu? Awak punya limiting static friction force. Formula seterusnya yang awak kena tahu adalah secara teori dulu. Lepas ni kita buat kira-kira. Okay. Seterusnya kita ada limiting static frictional force. Ni Fs. Okay, Fs ni formula dia mu S darab N. N ni daya yang membalas awak punya weight tadi. Ni formula yang awak kena tahu. Okay, ni awak catat lah. Okay, seterusnya mu S ni, mu S ni biasanya kalau untuk diploma kita akan bagi. Kita akan bagilah mu S ni. Dia adalah coefficient of static friction. Mu S. Okay, kadang-kadang kalau awak ada belajar, awak belajar dalam awak punya eksperimen, awak ada tengok apa yang awak punya contact material. Tapi untuk soalan awak, biasa kita memang akan bagilah nilai siap-siap. Berapa dia punya mu S. Okay, yang pertama kalau kata contohlah metal on ice. Ni platform ataupun permukaan, kalau kata macam atas jalan, kereta. Jadi kereta ni yang bergerak atas jalan adalah awak punya tayar. Ada tayar atas jalan. Ni metal on ice. Jadi awak boleh imagine ini adalah awak punya objek. Yang ini adalah permukaan yang dia lalu. Okay, jadi bila ais dia agak licin. Mu S dia lebih kecil. Dia biasa value dia 0.03 hingga 0.05. Okay, kemudian wood on wood. Ada contoh-contoh lah. Ni secara teori saja saya bagi kat awak. Wood on wood, ni dia lebih besar 0.30 hingga 0.70.
Yang ini value-value ni kalau awak tanya saya macam mana dia decide, dia buat eksperimen, dia identify. Nanti awak boleh tengok lah untuk dapatkan static friction punya coefficient ni, apa eksperimen yang sesuai untuk dapatkan value dia. Okay, ladder on wood. Okay, kalau kata ada ladder bergerak atas permukaan yang berkayu, dia jadi 0.20 hingga 0.50. Okay, jadi daripada value mu s ni sebenarnya awak boleh predict permukaan tu licin ataupun kasar. Yang keempat ada ladder on metal. Ni ada contoh-contoh, awak boleh cari lagi lah. 0.30 hingga 0.60. Last sekali dia ada aluminium on aluminium. Ni contoh yang saya jumpa dalam buku lah, ada value. Ni on aluminium juga, value dia 1.10 hingga 1.70. Ni contoh-contoh. At least kalau kata akan datang awak nak buat eksperimen tentang friction, awak tahu, awak kena tahu awak punya material ni bahannya apa, surface yang dia akan lalu bahan apa. Macam kalau kata almari. Almari tadi bahan daripada kayu, jadi wood. Yang ini secara general. Kalau awak betul-betul buat kajian, awak kena tahulah jenis kayu apa. Ini secara general saja, sebab tu dia ada dalam value range. Dia ada dalam value range. Okey. Yang kedua, kalau awak tengok gambar rajah, kat sini tak ada. Yang ini kita tak sampai tahap ni lah. Kita tak sampai tahap ni. Tapi awak boleh tahu, at least kalau kata ada keluar akan datang masa awak degree, awak boleh faham macam mana nak apply dia. Ini okay, kalau kata contoh dekat sini, dia akan ada satu resultant force. Kat sini dia akan ada satu resultant force. Okay, resultant force ni akan ada sudut. Sudut ni kita panggil angle of static friction. Okay, jadi macam mana formula untuk angle of static friction? Ni secara teori nanti ada satu lagi, angle of static friction. Formulanya S sama dengan tangent Fs bahagi N. Ini awak boleh tengok lah. Dia ada N dengan ada F. Jadi nak cari kat sini awak boleh guna tangent. Ni nanti awak study balik lah yang sign saya tak hafal. Kalau saya hafal tentu tak susah. Tentu tak susah sebab dia ada yang kat tentang dan juga sebelah. Jadi dia punya ni F bahagi N. Jadi kat sini formulanya tangent negatif 1 Fs awak mu Sn bahagi N. Jadi dia akan dapat tangent 1 mu S. Ni just untuk awak tahulah. Mungkin ada untuk soalan awak kita tak akan pakai sampai sini. Kita just pakai yang simple punya question. Okay. Kita tengok soalan. Sama juga konsep. Kalau kata awak nak selesaikan soalan friction pun step by step dia tu sama je. First awak kena draw free body diagram. Lepas dah selesai semua free body diagram, step pertama awak kena buat
draw free body diagram. Dapat soalan, kena tahu macam mana nak terjemahkan daya-daya yang bertindak pada objek awak. Okey, yang kedua, awak kena solve unknown. Solve unknown macam mana nak selesaikan? Awak akan consider sistem awak dalam keadaan keseimbangan yang mana jumlah force sama dengan kosong, jumlah moment pun sama dengan kosong. Jadi awak kena tahulah unknown ni maknanya nilai-nilai yang awak tak tahu, awak nak cari punya value. Okay. Lepas tu awak akan dah selesai. Yang ketiga, awak kena apply balik friction equation. Friction equation tu sama dengan Fs sama dengan mu S darab N. Yang ini kita nak identify friction maksimum yang boleh diterima oleh awak punya sistem. Kalau kata sistem awak masa awak buat pengiraan dekat sini, awak buat pengiraan, awak dapat F awak 80 Newton. Okay, bila awak kira F maksimum, contoh awak dapat awak dapat 90 Newton. Jadi F awak kurang daripada F maksimum, maka objek awak takkan slip. Dia takkan tergelincir. Okay, kalau kata contohlah awak dapat F awak lebih besar daripada F maksimum, maka sistem awak akan slip ataupun dia akan bergerak. Itu je kita nak buat pembuktian. Sama juga macam eksperimen, awak nak tengok bila starting awak punya point ni dia akan menyebabkan geseran tu berlaku dan awak punya objek mula bergerak. Bila dia mula bergerak maknanya F awak lebih besar daripada F maksimum. Okay. Cuba awak salin soalan yang pertama. A uniform crate maknanya kita assume semua secara keseluruhan sistem ni berat dia 20 kilogram. Berat dia 20 kilogram. Okay. If force P sama dengan 80 Newton is applied to the crate, maknanya kita kenakan satu daya terhadap crate ni pada ketinggian 0.2 meter. 0.2 meter ni adalah H awak. Awak punya berat beban objek ni, kita ada W. W sama dengan 20 kg. Okay. Determine if it remains in equilibrium, maknanya kita nak tahu berapa sistem ni punya F yang boleh pastikan awak punya sistem ni dalam keadaan keseimbangan. Dia belum slip lagi. Diberi nilai coefficient of static friction mu S sama dengan 0.3. Okay, macam mana kita nak selesaikan soalan ni? Okay, first awak kena lukis free body diagram. Okay, salin dulu soalan ataupun screenshot soalan ni. Lepas tu kita boleh cuba selesaikan sama-sama. Okay, sistem awak ni kita assume bila dia kata uniform ni, maknanya kita assume W weight ni dekat center lah. Dekat center, kat sini 0.4, sini pun 0.4 meter. Jadi kat mana kita nak assume dia punya berlaku geseran. Geseran dia akan membalas lah. Kalau kata force P kena kat sini, dia akan membalas dekat sini. Dia akan tahan supaya sistem awak ni tak bergerak. Dekat sinilah berlaku F awak. Ini nanti awak akan cari PY. Lambatnya Raudah. Ni PY awak. Dan ini PX. Okay, lepas tu kita ada satu daya yang membalas beban awak punya crate ni. Kat sini adalah awak punya N. Okay. Ini contoh. Ini ada O. Kat sini akan ada jarak X. Okay.
Okey, dah selesai salin soalan, kita cuba selesaikan soalan. Ni kita dah lukislah free body diagram. Step pertama, step 1, draw FBD. Awak boleh assume kat sini. Jadi saya lukis ni. Okay, ni crate awak. Kemudian awak ada beban. Saya bikin besar sikit lah, nanti senang awak nak. Daya-daya yang bertindak pada crate awak, kita ada W. W tadi 20 kg tukar pada Newton, awak akan dapat berapa? 196.2 Newton. 20 kg darab, ini 20 kg tadi darab 9.81. Okay, seterusnya kita ada force kat sini. P. Ini P awak. P awak ini 30 darjah. P. Jadi awak tahulah daya yang bertindak balas dekat. Ini P cos 30. Ini pula P sin 30. Lepas tu kita ada daya dekat sini. Kat sini kita tak tahulah. Okay, F. Kemudian kita nak tahu N kita kat mana. Sistem awak, kita assume kat sinilah kosong. Senang. Oh, ni awak yang decide. Awak decide kat mana awak nak letak. Ni ada X. Sini height awak. Dash 0.2 meter. Kat sini 0.4 meter. Okay, jadi kita selesaikan step yang kedua. Step 2, solve unknown. Okay, kalau awak tengok dekat sini, unknown yang awak belum tahu, P awak dah tahu 80. P sama dengan 80 Newton. Maknanya ni 80 lah. 80 cos 30. Ini pun 80 sin 30. Okay, jadi kita boleh selesaikan. Kita nak tahu unknown yang kita belum dapat lagi adalah F, N dan juga nilai X. Ada 3 unknown yang kita tak tahu, yang kita nak cari. Ini 3 unknown yang kita kena cari. Dan kita consider sistem kita dalam keadaan keseimbangan. Bila dalam keadaan keseimbangan, jumlah force sama dengan kosong, jumlah moment sama dengan kosong. Okay, jadi kita buat dulu. Kalau awak tengok dekat sini, awak nak selesaikan daya dekat X dulu ke daya dekat Y? Okay, kalau kata nampak gaya lah,
Mana-mana pun boleh sebab semua dah ada nilai. Okay, jadi katalah saya nak buat dekat X dulu. F. Jumlah Fx sama dengan kosong. Okay, jadi tengok pada semua yang X. X ni ada 80. 80 cos 30. And then ni tak ada, tolak dengan F sama dengan kosong. Jadi F awak akan dapat 80 cos 30. 69.28. Okay, jadi F awak dapat 69.28 Newton. Okay, sekarang selesaikan pula dekat daya yang bertindak pada arah Y. Okay, kat sini kita ada yang bertindak pada arah Y, arah dia bawah, jadi negatif. Negatif 80 sin 30. Okay, kemudian kita ada ke bawah lagi, negatif 196.2 Newton. Ini bertindak pada X, N pun bertindak pada Y, arah atas jadi positif N. Okay, jadi awak boleh selesaikan N awak. Negatif 80 cos 30 tolakkan dengan 196.2, awak dapat positif ni 2 80 sin 30. 40 tolak 196.2. Okay, awak dapat 236.2 Newton. Okay, ada yang tertinggal tak? Okey, sampai sini okey. Okey, seterusnya kita nak kira momen yang berlaku dekat O. Kita consider O dekat sini. Kita assume lawan jam positif, momen O. Okey, tengok daya yang bertindak pada semua arah. Okey, kalau kata yang ni 80 sin 30. Okey, 80 daya dia bila tolak dia akan lawan jam, jadi positif. 80 sin 30. Jarak dia kat sini 0.4. 0.4 kat sini lah, 0.4. Awak assume dia berlaku dekat sini. Yang ni tadi berlaku kat sini 80. Jarak dia 0.4. Okay, seterusnya dia ada daya yang bertindak pada Y kat sini. Bertindak kat Y kat sini. Saya tak apa jelas kalau warna ni. Kita selesaikan satu soalan lah dulu. Yang ni yang pertama tadi. 80 sin 30. Jarak dia daripada centroid O ni 0.4. Terusnya kita ada dekat sini pula 80 cos 30. Jarak dia 0.2. Tapi kalau daya ni tolak, dia akan berputar ikut arah jam, jadi negatif. 80 cos 30 0.2. Okey, dapat dah yang ini. Okey, daya ni pula. Daya ni dengan sini tak ada jarak, jadi 196.2 ni darab dengan kosong. Jarak dia kosong, jadi tak payah tulis pun tak apa. Okey, untuk F pula, F dia tolak dekat sini. Bila dia tolak sini pun sama, dia tak ada jarak. Jadi kita tahu 69.28 ni darab kosong, kita boleh tak tulis lah. Okay, untuk N.
Untuk N bila dia tolak menyebabkan moment mengikut lawan jam, jadi positif lah. Tambah N, jarak dia adalah X. Sama dengan kosong. N ni awak dah ada nilai, masukkanlah nilai N. Nilai N, masukkan 236.2 Newton. Jadi awak akan dapat value untuk X. Okay, kira X awak dapat berapa? Okay, Muhammad Adib Akmal, awak kira nilai X awak dapat berapa? Mana Adib? Ada ke? Sekejap. Okay, Pasal lagi. kira X awak. Saya macam dapat salah apa? Awak dapat berapa? Saya dapat 9.06 10 kuasa negatif 3. Betul lah tu. Dia dapat ada negatif kan? Ada. 0.000906 lah tadi awak dapat. Okey. Ini maksud negatif ni, andaian kita bukan dekat belah ni lah. Ni kosong, maknanya NC awak, kita buat assumption saja. Tak semestinya assumption kita tu tepat. Jadi assumption awak ni dia sebenarnya benda tu berlaku. Okay, sini kita assume dia kosong daripada jarak tadi kan. Negatif ni dia just pergi ke kiri sikit je. Sebenarnya NC awak terletak dekat sini. Jarak dia 0.00906. Negatif tu just anjakan daripada awak punya arah kosong ni. Okay, jelas dia sama je kalau kata awak nak cuba buat moment, awak boleh dapat nilai positif kalau awak assume NC awak belah kiri sikit tadi. Jadi assumption saya tak tepat sangat lah ni. Okay, dah dapat. First kita dah tahu X value dapat negatif means dia punya resultant normal force ni slightly pergi ke kiri sikit of the grid. Okay, jadi saya catatlah kat situ supaya awak nampak. First ni, okay, X value negatif. Kenapa? It indicate
the resultant cos NC ni dia add slightly lah, dia center line ni kita assume pada titik O sebab kita moment dia kita assume dekat situ. Moment ni pun sebenarnya bergantung pada assumption awak. Awak nak letak tempat lain pun boleh. Awak nak letak dekat sini boleh, depends pada awak. Tapi nak mudah dekat sini lah, jadi kita boleh tahu jarak dia lagi tepat. Kalau kita buat bahagi dua ni, jadi kita boleh buat assumption dia ke kiri sikit ke kanan sikit. Kalau awak buat dekat titik ni pun boleh. Tapi awak kena pandai bayangkan benda tu nanti dia akan berlaku kat mana. Okay, yang kedua, since X awak, X value sama dengan 0.0 ni, value dia kurang daripada 0.4 meter. Maknanya dia tak terlebih daripada kawasan crate awak. Okay. Yang ini kita boleh faham bahawa assumption ni, yang ni tak perlu tulis lah melainkan soalan tanya. Soalan tanya berlaku tipping atau tak berlaku. Kalau berlaku awak just buat pembuktian lah. X sama dengan 0.009 dan value ni kurang daripada 0.4. 0.4 ni maknanya dia tak terlebih, dia tak terkeluar dekat sini ke, dia tak terkeluar dekat sini. Maknanya no tipping will occur. Ni kalau kata soalan tanya lah. Okay, yang ketiga, soalan ketiga ni dia tanya. Soalan ketiga dia tanya slip atau not slip. Ni macam mana kita nak buktikan? Tengok balik. Okay. Awak kira maksimum. Okay, sekejap, kita tinggal 3 minit je saya selesaikan yang ni. Minggu depan kita sambung lagi lah. Maximum friction force F maksimum awak. Jadi F maksimum sama dengan Fs lah. Mu S N. Mu S tadi dia bagi dekat awak nilai dia dalam soalan, dia bagi 0.3. Dia bagi 0.3. N awak dapat 236.2 Newton. Jadi F maksimum 70.86 Newton. Okay, maknanya friction maksimum yang awak punya crate boleh tampung adalah 70.86 Newton. Sekiranya friction berlaku lebih tinggi, mungkin 71 Newton, maknanya objek awak akan mula bergerak. Dia akan mula meluncur. Okay. Jadi kita nak pastikan sistem equilibrium ataupun kita tak nak dia slip, kita kena pastikan value F dekat awak punya sistem friction yang berlaku mestilah kurang daripada 70.86. Yang ini awak nampaklah friction awak 69.28. Okay, maka dekat sini
kurang daripada F maksimum. 69.28 ni kurang daripada 70.86. Jadi dekat situ the crate will not sleep. Okay, jelas tak? Dia tanya tadi soalan determine if it remains in equilibrium or not. Jadi dia remain in equilibrium sebab F awak kurang daripada F maksimum. Kalau kata sini awak dapat 90 lebih besar, maknanya the crate akan sleep. Okay, jelas tak? Kelas kita hari ni sampai sini je lah, sampai pukul 11. Okay, nanti minggu depan saya akan buat contoh yang dekat dalam slide. Nanti awak nak tengok dulu pun boleh. Jadi kalau awak dah faham, minggu depan awak nak tanya saya dah boleh kan? Kenapa dia macam ni? Kenapa dia bukan macam tu? Kalau ni awak rajin, study dulu. Calculation, solution semua dah ada. Awak boleh cuba selesaikan. Okey, kelas kita hari ni sampai sini saja. Ada yang nak tanya apa-apa ke? Boleh tanya. Kalau tak ada,